Alfia Studio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya kasih adinda saya Ustaz Naufal dan seluruh Allahumma salli para penonton TV Al-Hijrah, sama ada mengikuti melalui siaran kaca TV ataupun yang mengikuti melalui Facebook. Dan saya nak minta semua sahabat-sahabat yang mengikuti melalui Facebook pada pagi ini, bantu kami untuk kita kongsikan ilmu ni kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita seluruhnya, insya-Allah. Baik, asbabun nuzul daripada surah Jin ayat yang ke-6 ini ialah bagaimana sallallahu alaihi wasallam Ibnu Sa'ad mendengarkan satu kisah, sebuah hadis daripada Abu Raja' daripada kalangan Bani Tamim yang menceritakan bahawa sesungguhnya aku menjadi salah seorang daripada pengembala kambing milik keluargaku dan aku menanggung beban pekerjaan aku mereka semuanya. Ketika Nabi SAW telah diutus, kami keluar daripada kalangan keluarga kami melarikan diri. Sewaktu kami sampai di sebuah padang, sebagaimana biasa dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kami, iaitu apabila kami bermalam di satu-satu tempat, maka pemimpin kami akan menyatakan bahawa sesungguhnya kami berlindung kepada penunggu lembah ini daripada gangguan jin pada waktu malam. Ini biasa dia sebut macam tu. Kalau kita baca hadis ni, kita teringat dulu-dulu kalau kita singgah kat tempat-tempat mana, hutan-hutan ke mana ke, tok nenek kita ni akan bagi pesan dekat kita. Dia kata apa, minta apa ni, saya semat apa ni, ampun tok nenek ke apa sebagainya kan, kami nak tumpang kencing apa sebagainya. Tu biasa, rupa-rupanya dah diamalkan oleh orang-orang jahiliah dulu-dulu ni. Maka kami pun mengulangkan dan menyebutkan perkataan yang sama. Lalu ada suara yang menyebutkan kepada kami yang kami mendengarnya, sesungguhnya jalan keluar bagi laki-laki ini ialah dengan mengucapkan kesaksian, iaitu bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan sungguhnya Muhammad itu adalah Rasulullah. Kesaksian itu siapa pun yang mengucapkannya, nescaya darah dan harta bendanya selamat. Dalam kisah ini, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, jin itu sendiri yang menegur perbuatan daripada apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut. Jadi sebab waktu tu Nabi SAW telah pun berdakwah kepada golongan jin, dan golongan jin sendiri menasihati mereka agar mereka beriman kepada Allah SWT. Lalu kami kembali dan langsung masuk Islam. Abu Raja' mengatakan, sesungguhnya aku berpendapat bahawa ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa yang dialami oleh aku dan teman-temanku. Dalam riwayat yang lain, Abu Raja' berkata bahawa orang-orang jahiliah sering berdoa, kami berlindung kepada jin penguasa lembah ini. Namun salah seorang berkata bahawa jalan untuk meraih keselamatan ialah mengucap 2 kalimah syahadah. Tuan-tuan, subhanallah, jin cerita sendiri bagaimana ada manusia-manusia yang selalu melakukan perbuatan syirik dengan menggunakan jin. Ada manusia yang minta perlindungan kepada jin, sedangkan mereka sepatutnya minta perlindungan daripada Allah. Ini biasa dilakukan oleh orang-orang kita. Sebagai contoh, kita minta perlindungan, minta maaf tok nenek anak cucu tumpang lalu, minta maaf tok nenek anak cucu tumpang kencing apa sebagainya. Ini diajak oleh kita selama anak-anak orang Melayu. Kalau masuk hutan, minta perlindungan daripada orang-orang ataupun minta perlindungan daripada jin penunggu hutan tersebut. Macam itulah kebiasaannya Arab jahiliah dulu. Mereka akan minta perlindungan daripada ketua jin bila mereka pergi satu-satu tempat. Macam kita, bila banyak musafir, kita akan berhenti di satu-satu tempat. Orang dulu-dulu banyak musafir, berhenti di satu-satu kawasan padang pasir yang sunyi, dia akan minta perlindungan daripada jin yang duduk di tempat itu. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang syirik pada Allah SWT. Mereka menyangkakan bahawa kalau tempat itu kosong, mesti ada penjaga daripada galangan jin, dan kita mesti minta izin atau meminta perlindungan daripada jin tersebut supaya tidak diganggu. Lalu mereka menyebutkan bahawa aku berlindung kepada pemimpin ataupun penunggu jin lembah ini agar jangan diganggu atau hartaku atau anakku atau ternakku. Dan kita masih melakukan perkara demikian sehinggalah ke hari ini. Subhanallah. Ada di kalangan kita yang sangat takut dengan jin. Jadi mereka takut kalau jin itu mengapa-apakan mereka.
Jadi sebab itulah Salih Muhammad mereka rasa mereka perlu minta perlindungan daripada jin-jin tersebut. Sepatutnya apa yang kita perlu buat ialah kita baca doa sebagaimana diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kita pergi ke satu-satu tempat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar dekat kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku minta perlindungan, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan apa yang diciptakannya. Banyak dalam kepala kita ni dimainkan dengan perasaan. Semua kita kata kalau apa-apa berlaku ni jin ni buat. Agaknya pun jin pun marah tuan-tuan bila selalu kena tuduh macam tu. Dia kata aku juga kena fitnah, dia kata. Kan bila anak kita buat perangai sikit kita kata ni jin lah kacau ni, padahal budak tu mungkin sakit perut ke apa ke, ada pun tekanan psikologi yang berlaku di sekeliling dia menyebabkan dia sebab akhirnya dia menangis macam tu sebagainya. Salih ala si Muhammad. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala si Muhammad tu, inilah bahaya. Jadi jin sebenarnya tak boleh buat apa-apa pun dekat kita tuan-tuan. Kalau depa nak curi makanan, depa nak ambil makanan kita pun tak boleh sebenarnya. Yang depa dapat makan ialah daripada sisa-sisa makanan kita. Itu pun kita tak akan nampak hasil daripada maksudnya apa yang depa makan daripada sisa-sisa makanan yang ada pada tulang-tulang yang kita tinggalkan sebagai contoh. Nah, sebab tu bila kita buat ayam golek ke pulut kuning ke apa semua, bukan depa nampak, bukan makan, yang makan tu bomo yang minta daging apa ni pulut tu ke apa sebagainya. Jadi inilah bahaya bisikan-bisikan depa ni tuan-tuan. Depa boleh bisikkan was-was dalam hati kita, takat tu je yang dia mampu untuk buat. Jadi subhanallah. Jadi kita boleh minta pertahanan diri daripada gangguan-gangguan jin dengan membaca, dia panggil muawwizatain, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Itu yang diajarkan dalam agama. Begitu juga kita baca ayat kursi ataupun kita baca isti'azah sallallahu alaihi Muhammad. Dan kita kena taat pada segala perintah Allah dan tinggalkan segala larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bersihkan diri kita, dalaman dan luaran, pakai pakaian bersih, jaga tempat tinggal kita sebagainya, jaga kebersihan tempat tinggal kita, insya-Allah kita akan dijauhkan daripada perkara-perkara tersebut. Pasal apa kita kena takut dengan jin sedangkan kita ada malaikat yang menjaga kita? Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, jadi tuan-tuan, Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11, sallallahu yang bermaksud bagi tiap-tiap seseorang ada malaikat penjaganya yang silih berganti daripada hadapan, daripada belakang, yang mengawasi dan menjaganya daripada daripada segala sesuatu bahaya dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang bersilam-silamat, akhirnya bila kita terlalu takutkan kepada jin dan kita minta pertolongan daripada jin, apa yang jin akan buat? Fazaduhum rahaqa, Allah sebut dalam ayat tu. Lalu jin akan menambahkan takut ataupun menambahkan dosa-dosa mereka. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi apa yang dia akan buat? Dia akan takutkan kita lagi. Demikian yang Nabi SAW cerita ataupun ulama-ulama mufassirin cerita. Dia sebenarnya dia takutkan kita. Bila kita sampai, dia akan lari daripada kita. Tapi disebabkan kita yang Allahumma salli ala Muhammad takut kepada dia, selalu minta tolong, akhirnya dia akan melampau batas. Dia akan mula menakutkan kita. Dia akan menyebabkan kita akan bergantung dengan dia. Dia akan menyebabkan jin tu akan rasa lebih besar. Dia akan buat kita jadi lebih takut. Sebuah hadis Nabi SAW sebut, ketika aku dibonceng sallallahu Muhammad, Nabi SAW tiba-tiba unta baginda tergelincir. Serta merta aku berkata, celakalah syaitan. Maka baginda bersabda, jangan kamu katakan celakalah syaitan. Sebab jika kamu katakan seperti itu, maka syaitan akan membesar-besarkan diri dia, membesar-besarkan rumah. Dan dengan sombongnya syaitan akan berkata, itu terjadi disebabkan oleh kekuatan aku. Dia kata. Jadi bila kita selalu duk blame dia, dia kata apa? Tengok tu akulah yang buat tu. Tengok tu akulah. Betul. Dia akan dirasa besar diri dengan perkataan-perkataan kita. Tetapi Nabi kata apa? Ucapkanlah bismillah. Sebab jika engkau mengucapkan bismillah, syaitan akan jadi lebih mengecil sehingga sebesar lalat. Dalam hadis riwayat Abu Daud. Jadi tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, inilah yang kita dapat ambil pengiktibaran daripada ayat yang nak disebutkan tadi ni. Subhanallah, mudah-mudahan kita ni tuan-tuan sekalian taklah jadi orang yang sentiasa membesar-besarkan jin di dalam kehidupan kita, sehingga jin akan memandang kita kecil dan dia akan besarkan diri dan akan menakut-nakutkan kita dalam kehidupan kita, insya-Allah. Sebelum kita nak tengok ni tuan-tuan sekalian, saka ni, kita nombor satu sekali saya nak pesan awal-awal sebelum kita bincang ni, jangan semua-semua pun kita beli mata saka dulu. Bila sakit demam sikit, saya kira saka. Jadi masalah sikitlah rumah tangga, saka. Jangan terjun ataupun jangan jump into conclusion awal-awal lagi, kata semuanya daripada saka. Sebab kita balik kepada apa yang Nabi SAW pesan tadi ni. Dengan kita duk menyebut-nyebutkan demikian, itu menyebabkan dia merasa bahawa dia tu besar, dialah segala-galanya.
Jadi tuan-tuan, Allah SWT, saka ni dia merujuk kepada satu jenis makhluk daripada golongan jin ataupun syaitan. Biasanya tuan-tuan, khususnya saka ini ialah, kalau kita nak faham, dia ni jin pendamping ataupun jin khadam. Dia mendampingi seorang yang ada akad dengan dia, saudara Sumat, ataupun dia menjadi khadam kepada orang yang ada akad dengan tu. Kebiasaannya tuan-tuan, ada golongan tertentu daripada kalangan manusia yang berurusan dengan saka ini, yang ada tujuan-tujuan yang salah dari sudut syarak. Dia pasti akan jadi macam tu. Cuma sama ada dua benda aja. Sama ada dia tahu bahawa itu salah dan dia terus melakukan perbuatan tersebut, ataupun dia tak tahu kata benda tu salah. Macam yang berlaku mungkin kepada nenek moyang kita dahulu-dahulu yang membela jin-jin khadam ini, tapi dalam keadaan mereka tidak ada ilmu bahawa satu perbuatan itu perbuatan yang salah. Jadi walaupun pada zaman teknologi yang serba canggih ni, kaedah menggunakan khadam ni, jenis jin pendamping atau saka ni tuan-tuan, masih ada dan masih dipilih oleh orang-orang tertentu dalam nak memenuhi kehendak-kehendak dan keperluan-keperluan mereka tu. Bila ada seorang tu dia ada kepentingan diri dia nak sesuatu, dia ada hajat dalam diri dia, dan dia tak pula menjadikan Islam sebagai panduan dalam kehidupan dia. Jadi dia mudah untuk tergelincir dalam satu-satu perkara yang sekadar untuk memenuhi apa yang dia hajati, apatah lagi bila masuk tipu daya syaitan. Pada mulanya mungkin dia ada keperluan dia nak cari satu kaedah untuk dia mencapai keperluan tersebut. Tapi bila mana dia jumpa kaedah yang boleh memenuhi hajat dia, apatah lagi bila seorang itu dia tidak ada agama dalam diri dia, maka demi untuk memenuhi hajat dia tu, dia akan sanggup untuk memilih benda yang mengundang kemurkaan Allah. Orang ambil saka ni, yang pertamanya dia untuk kekuatan. Kalau dulu-dulu boleh masuk dalam hutan, tebas hutan, tak ada excavator, tak ada apa, boleh tebas hutan macam tu. Satu. Yang kedua, Salih Muhammad, dia untuk kecantikan. Orang dulu-dulu mungkin tak payah nak pakai bedak-bedak ke apa-apa, tak tahu, tapi dia untuk cantik. Dia ada amalan tertentu, keluar tu orang nampak dia cantik. Yang ketiganya, Salih Muhammad, ialah untuk perubatan. Dia berubat. Salih Muhammad, ada orang dia jadi bomoh gunanya, dia menggunakan saka tu untuk perubatan. Dulu orang guna untuk perbidanan. Tak ada benda-benda sebagainya, Salih Muhammad, klinik-klinik apa semua. Jadi bidan-bidan ni menggunakan saka untuk Salih Muhammad perbidanan. Dan kemudian untuk penjagaan diri, Salih Muhammad, tujuan dia untuk memelihara diri, kekebalan dan sebagainya. Ini beberapa perkara yang ada asasnya lah. Salih Muhammad, kalau orang dulu-dulu, Salih Muhammad basically menggunakan saka ni untuk benda-benda yang macam ni. Jadi berdamping dengan saka atau menggunakan khidmat jin ini, Salih Muhammad sebagai pendamping ataupun khadam, jelas salah daripada segi syarak. Salih Muhammad. Nah, walaupun pelbagai alasan yang kita boleh guna untuk kita, Salih Muhammad nak justify kata kita nak guna tu, walaupun dia memberikan kepuasan, memenuhi segala hajat kepada orang yang berakad dengan saka tu, Salih Muhammad, tapi kita kena ingat bahawa dia mampu untuk merosakkan akidah kita, boleh mendatangkan kemudaratan, tambah kesombongan. Ini ada beberapa benda yang kita boleh ambil. Pertama sekali, dia rosak akidah. Ini paling penting sekali. Yang keduanya ialah dia boleh bawa mudarat, bukan setakat pada diri kita, bahkan seluruh ahli keluarga kita. Dan biasa akad disebut 7 keturunan. So maksudnya dia sekali dia turun lagi. Kesan tu bukan takat dia, dan mungkin waktu tu memenuhi keperluan dia, tetapi belum pasti lagi akan memenuhi keperluan kepada anak cucu dia. Yang ketiga dia ialah dia akan menambahkan kesombongan diri dia, Salih Muhammad, sebab dia punya kelebihan-kelebihan yang macam tu yang orang lain tak ada. Dan yang paling penting ialah, yang pasti ialah dia menambah kesombongan di pihak jin tu. Sebagaimana yang kita baca tadi ni, Salih Muhammad, wa innahu kana rijalun minal ins ya'uduna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa, Allah sebut. Dan sesungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang daripada kalangan manusia menjaga dan melindungi diri dengan meminta pertolongan daripada ketua-ketua golongan jin, kerana dengan permintaan itu akan menjadikan golongan jin itu bertambah sombong dan bertambah jahat. Jadi dalam ayat ni jelas bahawa Salih Muhammad ini adalah panduan syarak yang mengharamkan untuk menjadikan jin sebagai pendamping atau jin sebagai khadam
yang bahasa mudah kita boleh faham sekarang ni ialah kita tak tahu tahu ada kat kita. Kita tak rasa bahawa akad itu berlaku, penerimaan itu berlaku, dan kita tak sedar. Sebab kita jahil, sebab tu kita perlu ada program-program macam ni supaya kita faham dan kita boleh tahu sallallahu alaihi Muhammad apa yang patut berlaku dan apa yang tak patut kita lakukan dalam keadaan perbuatan tersebut. Mungkin satu syarat penerimaan saka tu dalam kehidupan kita. Ramai yang terpedaya tentang bila dia berurusan dengan saka ni. Dia menyangka bahawa menyangka bahawa dia menawarkan pertolongan dalam tempoh yang berpanjangan. Sebab jin usia dia ni usia panjang. Dia Allah izinkan usia. Jadi sebab tu bila berlaku akad di antara seorang itu dengan jin tu, dia rasa macam bantuan ini akan berlaku panjang, padahal mungkin keperluannya dalam tempoh kehidupan dia saja, tapi tidak pada kehidupan anak-anak dia. Jadi subhanallah saya hormat, sehingga kan waktu berurusan dengan saka ni biasanya dia akan bawa kepada satu keputusan dalam akad tu, di bahawa pertolongan saka boleh diberikan kepada ahli keluarga dan waris serta keturunan sekali. Kebiasaannya saka ni dia tidak akan, ingat ni lah, kebiasaannya saka ni dia tidak akan berpindah tangan, melainkan ada penerimaan oleh waris. Dia tak akan force, dia tak akan berlaku paksaan dalam pemindahan tersebut. Dia hanya akan berlaku pemindahan seandainya ada penerimaan secara mimpi ataupun sedar. Biasanya tengoklah, kalau dia ada dua, satu mimpi, satu sedar. Mimpi ni macam mana? Satu mimpi dia nak tanda-tanda kata dia nak terima ni, satu dia mimpi jatuh daripada tempat yang tinggi, mimpi-mimpi. Yang keduanya dia mimpi dikejar oleh binatang sampai dia penat, mimpi sampai kena kejar. Yang ketiganya Sayyidina Muhammad, dia mimpi ada benda-benda tajam, jarum ke, pisau ke, apa-apa sebagainya. Yang keempat, yang ni yang paling ketara sekali, yang paling dia panggil apa, menunjukkan penerimaan tu, ialah mimpi menyusu. Mimpi menyusu anak. Mimpi menyusu anak. Dia terima baby tu dan dia susukan baby tu. Ini perbuatan-perbuatan yang menunjukkan penerimaan. Dia approve untuk Ustaz Ismail menerima saka tersebut. Dan jangan kata apa, orang perempuan je kot mimpi menyusu ni lah. Orang lelaki pun mimpi menyusu juga. Ada orang lelaki yang mimpi, dia bawa main, dia kata Ustaz Ismail dia mimpi apa? Mimpi dia menyusu. Sebab bila dia duduk dalam mimpi tu, dia luar daripada kehidupan yang ni kan. Sebagainya. Demikian disebutkan Salih Ismail. Kemudian ada yang ni mimpi orang mati. Mimpi orang yang telah meninggal dunia, dia main bagi sesuatu kat kita. Dan kita terima barang tersebut. Ni barang pusaka kita yang kita kena jaga, ambil, pelihara dia elok-elok apa semua, dan kita accept, kita terima benda tersebut. Saya Muhammad. Ataupun mimpi duduk pada suasana satu tempat dulu-dulu. Ingat kampung kita dulu, dekat mana telaga rumah kita tu, mungkin ada pokok pokok besar, pokok beringin ke, pokok apa yang duduk dekat rumah kita tu yang dulu-dulu ni apa semua ni, kita duduk balik pada suasana tu. Dan ada apa-apa penerimaan yang berlaku yang menunjukkan bahawa Salih Muhammad kita menerima saka tersebut, dan penerimaan itu berlaku dalam mimpi kita. Ataupun yang kedua, dalam keadaan kita Salih Muhammad sedang. Dalam sedang ni macam Allahumma salli ala Muhammad, kita diberikan barangan-barangan tertentu. Ada barangan yang kita inherit daripada keluarga kita, daripada datuk nenek moyang kita tu. Kalau dulu-dulu mungkin kacip ke, ataupun apa-apa benda lah, apa benda yang saka itu dia menempel di tempat tu sebagai tempat tinggal dia. Dia ada akad dia macam tu. Kamu duduk di sini tempat tu. Dan dia jaga sungguh benda-benda yang macam tu. Kadang-kadang dia puja, ataupun ada amalan-amalan zikir-zikir, lafaz-lafaz tertentu sebagainya. Ataupun ilmu tertentu yang dia inheritkan, dia serahkan, dia wariskan, yang kita terima. Ataupun kaedah-kaedah untuk menguruskan sesuatu. Ingat ni benda ni Tok Wan hang punya, cara dia ialah ini pensel lah ni, contoh lah. Pensel tak ada apa-apa lah. Kita pensel ni apa semua hang kena jaga, hang kena buat macam ni, hang kena mandikan dia, hang kena apa sebagainya. Dia ada benda untuk menguruskan sesuatu. Atau untuk mengambil sesuatu, dia kata hang nanti hampir dekat belakang rumah sana, di bawah pokok mangga tu ada korek, dekat bawah tu ada apa-apa sebagainya, dekat situ ada simpan apa, ataupun dalam store tu ada satu kotak apa semua, dia suruh kita pergi ambil di satu tempat.
atau seumpamanya, itu berlaku penerimaan ataupun transition saya semamat daripada tuan punya itu kepada si ahli waris tu. Jadi macam mana kita nak kenal pasti berlaku pemindahan ataupun dia panggil apa, penerimaan ataupun tidak, dia membawa kepada suatu urusan berkaitan akad, yakni setuju ataupun tak setuju. Kalau kita setuju, maka memudahkan urusan saka itu untuk terus mendampingi waris seterusnya. Kalau dia tak setuju, akan ada susah sikit lah, Ustaz Syamat. Jadi akan ada urusan-urusan yang macam-macam lah yang akan berlaku, gangguan dan sebagainya, sehinggalah dia bersetuju untuk menerima saka tersebut. Tuan-tuan, macam mana kita belajar sebelum ni berkaitan dengan jin. Jin dia ada rupa-rupa dia tersendiri, Ustaz Muhammad, yang kita tak boleh nak gambarkan. Demikianlah juga keadaan saka ni, sebab saka ni jugalah jin. Nah, dia ada fungsi-fungsi dia. Fungsi bergantung kepada akad. Kalau kita akad kita itu untuk kecantikan, maka saka ni akan bagi kepada dia kecantikan. Kalau akad ni berkaitan dengan kekuatan, kekebalan, maka dia akan berikan kepada kawan tu kekebalan. Cara jin lah. Dia digeruni, nampak gerun tu, tengok dia tu nampak gerun tu. Sayyid Muhammad. Ada orang lah ni sekarang, dia duduk dalam masyarakat, dia nak dipandang hebat, dia nak dipandang gerun, ataupun untuk penjagaan harta, maka akad itu akan berlaku dan bentuk penjagaan harta, kekuatan dan seumpamanya. Subhanallah. Dan dia akan berkhidmat mengikut kepada keperluan-keperluan akad tersebut. Jadi dengan akad tu dia duduk di satu tempat. Dia duduk di satu tempat dia, contoh macam dia kepada kekebalan dia. Kekebalan dia duduk pada mana? Keris dia sebagai contoh. Maka Sayyid Muhammad, dia akan duduk menempel kat situ lah. So setiap kali dia pegang keris tu, dia akan ada kekebalan dia sebagai contohnya. Kan, Sayyid Muhammad. Ataupun pada rumah dia, rumah tu. Tu kadang-kadang nampak ada kelibat-kelibat. Tuannya tak ada dekat situ. Pergi musafir mana-mana. Tapi orang lu, hang ada kat rumah semalam ah. Tak ada, mana ada. Dia kata dia pergi sana apa semua. Tapi nampak macam dia duduk kat rumah. Tu jin ataupun saka dia duduk jaga rumah sebagainya, kelengkapan dan sebagainya. Maka subhanallah, saya selamat tuan-tuan, jin itu akan menempel atau menduduki di satu-satu tempat yang mana di akad berlaku tu untuk dia menjaga Sayyid Muhammad keperluan-keperluan ataupun khidmat yang telah ditentukan untuk dia tu. Kadang dia kita punya, kalau cerita hantu pun beza-beza hantu kan. Orang Melayu punya hantu special kan. Kalau pergi negara orang putih, dia jenis special pula kan. Macam-macam special kan. Pakai kod lah. Baik, subhanallah. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah cerita tentang Harut dan Marut kan, yang mendidik manusia akan perihal yang berlaku daripada jalan sihir dan macam mana sihir itu berfungsi. Kisah apa? Harut dan Marut. Namun dia memberi peringatan agar menjauhi sihir, bahawa apa yang mereka ketahui itu adalah jalan sebagai ujian kepada manusia. Pun begitu, ada segelintir yang melihat sihir itu sebagai jalan untuk memenuhi kehendak-kehendak, lalu dia mengamalkan sihir sebagaimana syaitan menjadi gembira dengan kehendak manusia yang sebegitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka bertebaranlah di muka bumi ini semua jenis bangsa. Semua jenis bangsa, sallallahu alaihi Muhammad, melakukan perbuatan-perbuatan sihir dan berdamping dan menggunakan khidmat-khidmat jin ni, dan tidak lain dia merupakan sebagai ujian kepada manusia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud bukan Melayu saja. Semua asalnya namanya manusia, mereka biasa menggunakan khidmat-khidmat jin ini sebagai pendamping. Sebab tu kita tengok ada ahli sihir, yang orang putih guna sihir buat benda dahsyat-dahsyat yang tak masuk dengan akal, bukan silap mata lagi, tetapi mereka menggunakan khidmat jin untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli Muhammad, melakukan sihir tersebut. Apa yang berlaku kesan kepada orang yang beramal dengan khidmat ataupun khadam jin ni? Nombor satu sekali tuan-tuan, dia membawa kita ni jauh daripada agama tanpa kita sedar. Yang keduanya, dia akan jadi satu dorongan bahawa bila diri ni ada pendamping, ada penolong ataupun yang boleh memberikan pertolongan atau kekuatan atau penyelesai masalah, dia rasa macam dia ada pendamping yang macam tu. Yang ketiganya, kualiti ibadat dia akan jadi merosot. Dia aurat dia dorongan untuk menghidupkan amalan wajib dan sunat dia semakin berat untuk dia buat. Dia tak minat dah. Sebab tu kita tengok orang-orang yang macam ni, dia susah nak baca Quran,
susah nak berpuasa sunat, susah nak buat amalan-amalan sunat, apatah lagi tak pidah semayang berjemaah kat masjid apa sebagainya. Tu kita akan jarang tengok orang-orang yang ada membelah saka ni untuk melakukan demikian. Bahkan kalau dia terkena ataupun turun kepada si anak dia pun waris, tuan-tuan akan tengok bila masuk waktu dia akan jadi gelisah. Dia nak solat, dia nak solat dia akan jadi berat. Nak baca Quran dia akan jadi berat, dia akan jadi panas. Ini di antara tandanya Sayyid Muhammad. Dalam Allah SWT, tuan-tuan tengok aurat dia dia tak jaga, jadi sebagainya. Jadi Allah SWT yang berikutnya, dia akan mula memandang rendah atau melihat keburukan orang lain. Sayyid Muhammad, sama ada dia tengok dengan mata dia ataupun terlintas ataupun dia dengar dengan telinga dia. Yang berikutnya dia akan rasa dia lebih baik. Sebab apa? Sebab kelebihan yang dia ada yang orang lain tak ada. Tengok aku ada siapa, tengok siapa yang apa sebagainya. Tuan-tuan, jadi akhirnya secara dia tak sedar, Sayyid Muhammad waktu tu tidak ada lagi dia kebergantungan dan ketaatan dia kepada Allah SWT. Dia tak ada lagi. Sebab apa? Sebab dia rasa bahawa subhanallah Sayyid Muhammad, dia ada satu kekuatan yang ada pada diri dia. Dia tak lagi memerlukan Allah dalam kehidupan dia. Ingat Allah sebut dalam Quran, innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Allah sebut dalam surah Fatir ayat ke-6, sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia musuh. Yang mesti dijauhi akan tipu dayanya. Sebenarnya dia hanya mengajak golongannya supaya menjadi daripada penduduk ataupun penduduk ahli neraka. Itu yang dia itu matlamat dia. Kita duduk dengan dia buat apa? Dia nak pujuk kita satu hari nanti dia akan duduk sama-sama dengan kita dalam neraka Allah. Dan berkaitan dengan saka ni dia ada akad dan isytihar. Akad dan isytihar. Jadi sallallahu alaihi Muhammad, jalan yang pertamanya tuan-tuan, akad. Dia sabit daripada persetujuan atas dampingan jin khadam tersebut dan tugasannya. Itu akad dia. Maksudnya wujud persetujuan di antara orang yang mahu khidmat jin dan saka tersebut. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi yang keduanya ialah apa yang zahir dan mentaati akad tersebut dan pantang larang dia. Jika ada persetujuan, maka ada kaedah-kaedah tertentu untuk dizahirkan akad tersebut. Macam kita lah, bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, penzahiran kepada syahadah kita ialah dengan kita melakukan perintah Allah, kita solat. Jadi orang yang solat tu nampaklah. Dia bila ada akad dengan ni dengan khadam ni, dia ada perbuatan dia. Jadi perbuatan dia macam mana? Contoh macam ada mengamalkan ilmu-ilmu tertentu yang nampak dia macam menjadi manfaat. Contohnya macam kemampuan urut. Yang sebelum ni dia tak erti mengurut. Dia memang tak ada. Tiba-tiba dia boleh jadi mengurut. Itu maksudnya itu adalah penzahiran daripada akad tersebut. Yang ketiganya ialah jenis upah ataupun gaji yang diberikan sepanjang daripada khidmat saka tersebut. Ada upah yang diminta secara sedar ataupun tidak. Ada upah yang kelihatan, seperti gantung benda sesuatu ataupun bakar ataupun tanam atau sidai satu tempat. Ada kes benang yang direndam dalam darah. Macam-macam. Ini 3 perkara yang berlaku dalam akad. Jadi daripada akad di atas, maka secara tak langsung dia telah mengisytiharkan dirinya untuk dia membenarkan mendampingi jin ataupun khadam ataupun saka tersebut. Jadi macam mana nak merawatnya? Yang pertamanya, batalkan akad. Yang ni dia melupuskan benda-benda tersebut, kelengkapan dan keperluan berkaitan dengan akad yang ada kaitan dengan akad tersebut. Yang kedua, dia mengisytiharkan batalnya akad tersebut. So ada 2 benda lah. Pertama akad, yang kedua isytihar. Jadi akad, isytihar, tadi dengan dia melakukan tu, kalau dia nak batalkan, dia kena buat 2 benda tu juga. Pertama dia batalkan akad, yang kedua dia isytiharkan. Mengisytiharkan dia bahawa batalnya akad tersebut berlaku sama ada zahir ataupun batin, yakni dalam mimpi. Itu sama ada sedar ataupun tidak, ataupun sengaja ataupun tidak. Boleh jadi juga pembatalan dan pengisytiharan ini berlaku dalam keadaan dia tak sengaja. Dia macam mana dia tak sengaja untuk terima, dia boleh berlaku juga dalam keadaan tak sengaja. Kita mungkin tak mampu untuk kita buat sebab kita tak ada ilmu. Maka yang paling penting, yang paling baik mungkin dia pergi berjumpa dengan pakar ataupun orang-orang yang mampu untuk membuat perawatan Islam. Kita pilih dulu, tengoklah. Selagi salah pilih, selagi dia bukan dia nak menanggalkan itu, dia menambahkan lagi ada. Lepas tu tengok tengok kepada orang yang mampu untuk merawat dia, hubungan dia dengan Allah dan sebagainya, Sayyid Muhammad. Maka itu dah di antara cara untuk kita membatalkan akad tersebut. Apa saja alasan Sayyid Muhammad yang dia boleh berikan
untuk dia menerima saka tersebut, ingat dia sedang membuka satu jalan fitnah yang sangat besar. Allah tak bagi, Nabi SAW larang, apa saja dia alasan dia, tetap tidak dibenarkan pada syarak. Dia kena faham kesan dan kedudukan apa yang sedang berlaku kepada ibu dan ayah dia dulu ni. Kalau sallallahu alaihi Muhammad, kesan yang berlaku kepada ibu dan ayah dia dulu ni akan turut berlaku kepada dia nanti kalau dia terima daripada Sayyid Muhammad saka yang dia kata dia, saya terpaksa terima juga nak buat macam mana, nanti saya jagalah solat saya apa sebagainya. Tengok lu macam mana susahnya mak ayah kita dulu ni, kalaulah dia takdir Allah dia ada saka tersebut. Macam itulah kesan yang akan kita terima nanti. Dia tidak ada sebarang perbezaan. Yang pertamanya, dia telah memilih untuk membenarkan jin ataupun saka tersebut mendampinginya. Yang keduanya, dia telah menyambung akad daripada akad yang sebelumnya. Maka apa yang terlebih dahulu berlaku, maka dia akan berulang lagi di peringkat kita. Maka subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, macam mana kaedah yang kita kena buat? Kaedahnya adalah sama ada orang kalau si mak ayah dia ada, yang masih ada tu, ataupun dia sendiri yang telah ada benda ni, apa yang dia kena buat ialah sallallahu alaihi Muhammad melafazkan batalnya akad oleh empunya badan ataupun waris dia. Orang yang ambil dulu ni, dia batalkan akad ataupun waris dia. Dia ada sebut apa sahaja akad antara kamu dan si fulan, maka tidak diterima oleh Allah kerana mengundang kemurkaannya, maka daripada itu terbatallah serta-merta daripada saat ini akad kamu demi Allah. Itu dia lafazkan bagi pihak dia ataupun dia sendiri, ataupun waris dia melafazkan bagi pihak ibu ataupun ayah dia ataupun orang yang berpegang dengan akad sebelumnya. Kemudian isytihar, tiada lagi ikatan zahir batin antara keduanya. Disebut, dan tiada sebarang urusan dan segala ikatan antara kamu dan seluruh keturunannya atau yang berurusan dengannya juga batal serta-merta daripada saat ini kerana Allah. Ini pengisytiharan. Tadi dia sebut pembatalan, kemudian dia mengisytiharkan, kemudian dilupuskan sebarang peralatan ataupun barangan yang ada kaitan dengan urusan ataupun akad dengan saka tersebut seandainya dia mengetahui. Itu dia antara benda yang dia boleh buat. Ada beberapa tanda yang kita boleh perasan bila wujudnya saka dalam kehidupan kita. Yang pertamanya dia ada penyakit yang dia tak boleh trace, dia tak boleh diagnose. Dia pergi dekat doktor kata ni tak tahu, check semua tak ada penyakit apa, tapi dia ada penyakit. Yang keduanya, dia bangun pagi tu dia akan lebam-lebam dekat tubuh badan dia tanpa sebab. Biasanya kat orang perempuan ni dekat kawasan paha, tengok bangun-bangun tengok ada tumpuk-tumpuk lebam. Dia tak ada, bukan ada berlanggar apa-apa sebagainya, sebab lebam ni dia akan berpunca daripada pelanggaran dengan sesuatu ataupun itulah. Yang ketiganya ialah dia cepat panas baran. Dia panas baran tanpa sebab. Yang berikutnya, ini pun satu benda dia tak tahu ini ada saka apa, dia selalu lapang. Jadi tapi tak boleh harap juga ada lapang. Itu bukan pasal saka, pasal dia orang jenis lapang. Yang berikutnya ialah dia sakit pada sendi-sendi utama tanpa sebab. Sendi-sendi utama tu, pinggang apa sebagainya. Dan kadang-kadang dia ada kesan kepada keluarga kita ialah anak-anak ataupun keluarga kita ni berbalah dengan sungguh-sungguh, berkelahi, bergaduh yang bukan-bukan sebagainya, sebab kesan ataupun impak daripada adanya saka ataupun jin yang tak sepatutnya ada dalam rumah tangga kita tu. Itu dia antara tanda-tandanya lah. Dia ada mungkin kriteria orang yang mudah untuk mendapat ni ialah dengan orang-orang yang jauh daripada Allah. So kalau dalam anak-anak pewaris tu, tengok yang mana yang kuat hubungan dengan Allah ni, orang ni dia susah sikit untuk dia penetrate. Bila tengok dalam ramai-ramai tu, bukan tak semestinya abang sulung, tak semestinya kakak sulung. Tengok siapa yang lemah, yang mudah untuk dia terima. Inilah merupakan target utama. So untuk mengelakkan kita daripada kita ni termasuk daripada senarai, masalah orang yang layak untuk terima tu, jaga hubungan kita dengan Allah. Kalau ada daripada tengok nenek moyang kita dulu ada benda-benda macam tu, kita ni sendiri tingkatkan hubungan kita dengan Allah. Maka insya-Allah mudah-mudahan kita ni tak termasuk dalam kelompok orang yang
akan mudah untuk disaka tu, diambil saka tu. Basicnya ialah jaga hubungan dengan Allah. Semayang fardu jangan tinggal, tambah dengan semayang-semayang sunat. Selain pada tu, amalan-amalan zikir yang kita buat pagi dan petang tu, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wasmiul alim, a'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ni amalan-amalan asas yang kena ada dan kita kena jaga. Yang berikutnya doa diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, doanya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Ini doa yang diajar oleh Nabi SAW. Mungkin kita boleh pastekan dekat ruangan komen kan, tuan-tuan boleh tengok kat situ. Ya hayyu ya qayyum salli ala sayyidina Muhammad bi rahmatika astaghith wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini abadan. Maksud dia, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan, perbaiki segala urusanku dan usaha sesekali diserahkan kepada diriku sendiri walaupun sekelip mata tanpa mendapat pertolongan daripadamu selamanya. Tu di antara doa yang kita boleh baca setiap hari. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada sallallahu alaihi Muhammad dan gangguan saka dan jin ini. Saya nak pesan satu je, last. Jangan sampai, walaupun apa keadaan sekali berlaku dalam kehidupan, jangan sampai kita fitnah nenek moyang kita. Kita tak tahu sebenarnya keadaan dia sebenarnya dulu macam mana. Mungkin dia buat dulu dalam keadaan dia kejahilan dalam agama. Dan mungkin Allah ampunkan dosa-dosa dia. Kita bila berlaku satu kita kata inilah dulu nenek moyang kita jahil, nenek moyang kita buat apa syirik pada Allah. Jangan. Satu. Yang kedua, jangan jump into conclusion yang ini dah saka. Bahkan nanti kita akan fitnah nenek moyang kita. Ini nenek moyang saya yang buat dulu, nenek moyang saya. Padahal dia tak buat pun. Kita tak tahu. Mungkin ini adalah gangguan jin, mungkin daripada orang lain, mungkin daripada luar, mungkin kita yang sendiri yang tak jaga hubungan kita dengan Allah menyebabkan kita diganggu dengan gangguan-gangguan jin dan sebagainya. Kita pergi jumpa dengan orang, benda orang kata ini saka, dan kita blamekan untuk nenek moyang kita. Sebab tu hanya pi rawat diri tanpa kita kaitkan dengan orang lain. Pi merawat diri kita. Pi kalau kita kena benda itu, pi dapatkan rawatan. Jangan kaitkan dengan individu yang lain. Apatah lagi nenek moyang kita yang dulu berusaha sesuatu sampai kita ada apa yang kita ada sekarang ni, tiba-tiba kita blame dia dan kita salahkan dia atas benda yang belum tentu dia buat. Maka tolong ingat benda yang macam tu. Hanya rawat diri kita, dapatkan rawatan sepatutnya tanpa kita ikat permasalahan ini dengan orang-orang yang lain. Mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita. Wallahu a'lam.